insyaallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Hasbiyallahu lidini, hasbiyallahu lima ahammani, hasbiyallahu liman hasanadi, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman bagha alayya, hasbiyallahu liman kadani bisu'in, hasbiyallahu indal maut, hasbiyallahu indal mas'alati fil qabr, hasbiyallahu indal mizan, hasbiyallahu indas sirat, hasbiyallahu alladzi la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi washabbihi ajmain. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzati lillahi war rasul minin. Allahumma ghnina bihalalil haram min siwa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu ya Allah. Bismillah ma sya'allah wa kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tammi lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allahumma iftah alaina maktaka wa ansur alaina min hazaimatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah antuhim maladnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian nota My Quran Time pagi ini. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di abad masya insyaAllah. Untuk lagi barakah, kita mulakan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah kita masih lagi dalam nota My Quran Time. Sambung ayat 180 insyaAllah. 180, yakni ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah, tajuknya kepentingan wasiat insyaAllah. Kita share, berbagi insyaAllah. Mohon kita share. InsyaAllah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 180, kepentingan wasiat. InsyaAllah. Kepentingan wasiat, Al-Baqarah 180. InsyaAllah sama-sama kita baca.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza khadara ahadukumul maut in taraka khairal wasiyah lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Shadaqallahul azim. Maksudnya diwajibkan ke atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiatlah untuk kedua-dua orang tua dan kaum kerabatnya dengan cara yang baik, yakni sebagai kewajipan bagi orang-orang yang bertakwa. Ni cerita pasal kepentingan wasiat, dalilnya dalam ayat 180 Al-Baqarah. Saya ulang balik maksudnya, kita baca, diwajibkan ke atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua-dua orang tua dan kaum kerabatnya dengan cara yang baik, sebagai kewajipan bagi orang yang bertakwa. Bagi orang-orang yang bertakwa. Kupasan ayat. Jika asas ataupun foundation kepada kebaikan dan kebajikan sudah mantap, ini bermakna kita sudah bersedia untuk buat satu lagi kewajipan, iaitu meninggalkan wasiat. Bagi orang yang beriman dan bertakwa, apabila ada tanda-tanda kematian yang semakin menghampiri, mereka disarankan untuk membuat wasiat. Ini merupakan satu kefarduan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebut mengenai wasiat. Diwajibkan ke atas kamu, wahai orang-orang yang beriman dan bertakwa, jika telah datangnya tanda-tanda kematian. Bila kita ni makin lama makin berumur, diwajibkan kita berwasiat. Dalam ayat 180. Dah tahulah kita ni makin lama makin hendak pergi, nak menghadap satu lagi alam yang hebat. Antara tanda-tanda kematian, yang pertama, umur semakin lanjut. Umur semakin lanjut, bukan umur semakin pendek. Makin pendek makin lama makin hampirlah mati. Pendek matilah kita. Umur semakin lanjut, maksudnya masih panjang lagi, tapi makin berumur kita, makin tua kita. Itu tanda-tanda semakin lanjut, bimbang kita ke satu lagi alam yang hebat. Yang kedua, ada bab penyakit yang tiada harapan sembuh. Kita mengalami penyakit yang memang hebat, dah pasti susah nak sembuh. Tiada harapan. Kemudian bila dah tanda-tanda bab kematian ni ialah tenaga semakin berkurangan. Kita makin lama makin perlahan. Makin perlahan, tak terdaya nak buat kerja lebih, tak terdaya mencurahkan tenaga yang lebih. Makin lama makin perlahan, makin slow lagi kita. Tu tandanya. Mana ada orang makin tua makin laju? Tak. Makin lama makin perlahan, slowly. Yang seterusnya, tanda-tanda kematian, ada bab nyanyuk. Banyak pelupa, banyak tersasul, banyak macam-macam. Dan yang seterusnya, rambut yang dipenuhi uban. Rambut penuh dengan uban, tu tanda-tanda
ya, bab kematian kita semakin hampir. Jika seseorang itu meninggalkan harta yang banyak, maka hendaklah dia berwasiat dan berpesan kepada orang lain agar dilaksanakan wasiat yang dibuat setelah dirinya meninggal dunia. Namun pada asal ayat ini pemberian harta melalui wasiat adalah 100%. Maksudnya jika dia mewasiatkan seluruh hartanya kepada orang yang tertentu, maka penerima akan menerima wasiat itu dengan jumlah 100%. Akan tetapi ayat ini telah dinasah, yakni dibatalkan dengan dibawa ayat-ayat faraid. Ayat ini pada mulanya bersifat umum, tetapi disebabkan ketidakadilan pada ahli waris, maka Allah Subhanahu Wa Taala membatalkan hukum menulis wasiat ini dan digantikan dengan hukum faraid. Asalnya wajib, asalnya betul, tapi lepas tu dibatalkan pasal apa? Ada ayat yang menggantikannya, iaitu ayat-ayat faraid. Pasal disebabkan ketidakadilan pada ahli waris. Walau bagaimanapun, wasiat tetap dibenarkan untuk kedua orang tua yang terhalang menerima harta pusaka daripada si mati disebabkan perbezaan agama atau seseorang itu adalah hamba sahaya. Kedua, tawanan perang. Ketiga, kaum kerabat yang tidak berhak mendapat harta warisan. Agar tidak merugikan ahli waris yang berhak menerima harta pusaka, maka wasiat haruslah tidak boleh melebihi 1/3 daripada harta yang ditinggalkan oleh pemberi wasiat. Jika lebih, ahli waris berhak untuk menuntut harta itu. Sesungguhnya ketentuan hukum wasiat ini merupakan kewajipan bagi orang bertakwa yang mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang penting, sementara kita masih hidup, gunakanlah peluang untuk bercakap hal-hal berkaitan keagamaan kepada anak-anak sebelum meninggalkan dunia. Tinggalkan perkara yang baik-baik buat mereka. Ya, taat teladanilah Nabi Yaqub. Nabi Yaqub AS juga telah meninggalkan perkataan yang baik untuk anak-anaknya sebelum meninggal dunia. Ya. Ramai anak dia tinggalkan wasiat, tinggalkan pesanan yang terbaik daripadanya. Itu bab kepentingan wasiat. Ya. Tapi pastikan ya, kita mengikut lunas yang betul, ya, dasar-dasar yang betul, supaya tidak ada bab ketidakadilan bab wasiat. Kemudian ayat 181, jangan mengubah wasiat sesuka hati. Ya, disambung balik terus bab wasiat ialah dipesankan kita dalam ayat 181, jangan kita mengubah wasiat sesuka hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddilunahu innallaha sami'un 'alim. Barang siapa yang mengubahnya, yakni wasiat itu, setelah dia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, faham? Saya ulang balik maksudnya, hebat. Ya. Barang siapa yang mengubahnya, yakni wasiat itu, setelah dia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kupasan ayat. Pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada orang beriman dan bertakwa agar tidak berubah
tidak mengubah ataupun menambah ataupun menyembunyikan sebarang wasiat yang telah dibaca kepada penerima. Manakala azab yang pedih bagi mereka yang menyeleweng amanat yang telah diwasiatkan. Ya, dipesankan kita, diperintahkan kita, diingatkan kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa agar tidak mengubah atau menambah atau menyembunyikan sebarang wasiat yang telah dibaca kepada penerima. Kadang-kadang orang jadi tamak, jadi gelojoh, jadi bimbang, harta habis, harta keturunannya habis. Walhal telah diwasiatkan sebagian macam mana. Diubahnya, dilainkan dokumen dia. Macam-macam perangai manusia kerana tamakkan harta yang diwasiatkan. Kena ingat azab yang pedih bagi mereka siapa yang menyelewengkan amanat yang telah diwasiatkan. Kemudian Allah SWT menyebut innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu kadang-kadang orang lupa ubah wasiat, ubah perangai. Dia terlupa Allah tu Maha mendengar, Allah tu Maha mengetahui. Ya, kadang-kadang orang boleh sorok wasiat, orang berubah, senyap-senyap, sunyi-sunyi dia buat, dia mengubah amanah daripada si mati. Allah SWT yang Maha mendengar seluruh perbicaraan yang disampaikan oleh pemberi wasiat dan juga bisikan hati orang yang mengubah atau menyembunyikan wasiat. Allah Maha mengetahui isi kandungan wasiat yang dalam bentuk tulisan atau lainnya. Segala perbuatan dilakukan oleh pihak yang terlibat. Justru jangan sekali-kali mengubah wasiat yang telah ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita nak pandai-pandai mengubah, akhirnya kita tak tahu, kita terlupa Allah tu Maha mendengar, Allah tu mengintai kita, Allah melihat kita, Allah Maha mengetahui kita. Resolusi ayat Al-Baqarah 177 hingga 181. Pertama, dipesankan kita, conclusion dia, seimbangkanlah komponen iman, hubungan dengan Allah dan manusia. Kita jaga bab iman kita. Jangan dibiarkan iman kita terus menurun ke bawah. Dan jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan manusia. Jaga hubungan kita dengan Allah Taala terus dengan contoh zikrullah, contoh dengan sembahyang, contoh kita dengan Al-Quran, contoh kita dengan kebaikan yang kita uruskan. Yang dengan manusia pun sama juga. Jaga hubungan sesama kita, satu keluarga. Jaga hubungan kita dengan kerabat kita, adik-beradik kita. Janganlah putus hubungan. Jangan lebih pada 3 hari. Dibimbangi macam-macam boleh berlaku. Pesan kepada keluarga kita, kerabat kita, jangan putus hubungan. Itu kerabat yang utama. Apalagi dengan sahabat-sahabat kita. Hubungkan balik silaturahim dengan sahabat. Yang paling hebat, hubungkan silaturahim balik pada sahabat ibu, sahabat ayah-ayah kita. Kemudian jiran kita pun sama juga. Pastikan jaga hati jiran kita. Dia buat macam-macam, kita terima. Kita redha saja. Itu mungkin ujian Allah Ta'ala. Kita terima saja. Yang terbaik, kita buat baik dengan sesiapa saja. Yang kedua, berusaha agar perundangan Islam dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam ayat ni dipesankan kita ikutlah, jaga bab wasiat, jaga bab undang-undang Islam yang telah disarankan dan diwajibkan ke atas kita. Tu, janganlah kita terus
nak melarikan diri dengan keadaan semasa yang Allah bagi peringatan yang hebat sekarang. Jangan ganggu orang miskin, jangan dibiarkan anak yatim. Lepas tu bab mendirikan solat, bab menunaikan zakat. Maksudnya jangan kita tak teruskan ataupun tak mengikut perintah Allah Ta'ala. Contohnya hukum qisas. Kita dah baca 178 bab qisas. Jangan kita biarkan. Tak ada bab hukuman cara Islam. Ini kena buat. Kena follow apa yang Allah perintah. Sebab tu Allah bagi macam-macam peringatan sekarang. Maknanya suruh kita balik pada Allah Ta'ala. Balik pada hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu antaranya. Habis ayat 14181. Kita tak ada masa lagi sikit. Kita masuk terus ayat 182. Sambungan wasiat. Kita tengok 182 sambungan wasiat, iaitu kaedah pembahagian wasiat. Diceritakan di sini. Ayat 182 masih lagi Al-Baqarah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Faman khafa min musim janafan aw isman fa aslaha bainahum fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Maksudnya, tetapi barang siapa yang bimbang jika pemberi wasiat berat sebelah atau melakukan kesalahan, lalu dia mendamaikan mereka, maka tiada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Baqarah ayat 182. Ayat ni menceritakan Allah tu Maha mengetahui siapa yang bimbang jika pemberi wasiat berat sebelah. Dia berat sebelah, tidak adil dalam keluarga yang dibagi wasiat itu, dan melakukan kesalahan, dia mendamaikan mereka, maka tiada dosa baginya. Kita biarkan, kita ampunkan dia, tak bersengketa kita, maka Allah ampunkan dosa tersebut. Kupasan ayat ini menyambung kembali kupasan daripada 180 ayat 181 surah Al-Baqarah yang berkaitan dengan penulisan wasiat. Juga ada dijelaskan secara terperinci dalam surah An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazil unsayain fa in kunna nisaan fawqal astanataini falahumna sulusa ma tarak wa in kanat wahidah falahan nisfu wala wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun wa warisahu abwahu fali ummihil sulus fa in kana lahu ikhwatum fali ummihis sudus min ba'di wasiyatin yusi biha audain aba'ukum wa abna'ukum la tadru na ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakim. Sadaqallahul azim. An-Nisa ayat 11. Maksudnya, Allah perintahkan kamu mengenai pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu
iaitu bahagian anak lelaki menyamai bahagian 2 orang anak perempuan. Tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih dari 2, maka bahagian mereka ialah 2/3 daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati. Dan jika anak perempuan itu seorang sahaja, maka bahagiannya ialah 1/2, yakni separuh harta itu. Dan bagi ibu bapa, yakni si mati, tiap-tiap seorang dari keduanya 1/6 dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Jika si mati itu mempunyai anak, tetapi jika si mati itu tidak mempunyai anak, sedang yang mewarisinya hanyalah kedua ibu bapanya, maka bahagian ibunya ialah 1/3. Kalau kedua si mati itu mempunyai beberapa orang saudara adik-beradik, maka bahagian ibunya ialah 1/6. Pembahagian itu ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati, dan sesudah dibayar hutangnya. Ibu bapa kamu dan anak-anak kamu tidak mengetahui siapa di antaranya yang lebih dekat serta banyak manfaatnya kepada kamu, yakni pembahagian harta pusaka dan penentuan bahagian masing-masing. Seperti diterangkan itu ialah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Tu cerita bab cerita bab wasiat dalam surah An-Nisa ayat 1, An-Nisa ayat 11 ya, panjang ayat ini, menceritakan pengiraan bahagian harta pusaka, bahagian wasiat. Tentang penulisan ini, nyata bahawa anak yang mendapat harta pusaka tidak perlu diwasiatkan. Wasiat harta itu 1/3 daripada harta warisan. Ialah hanya untuk kerabat yang tidak mempunyai hak waris daripada harta warisan, anak yatim, miskin atau miskin di luar rumah kita. Dalam maksud yang lain, wasiat itu hanyalah untuk orang-orang yang tidak ada dalam faraid harta pusaka. Walau bagaimanapun, wasiat telah tetap boleh dibuat, iaitu 2/3 bahagian di faraid kepada orang yang ditetapkan oleh Allah SWT. Rujuk ayat Nisa ayat 11 tadi. Dengan adanya peraturan ini, hak orang yang terdekat tidak diganggu gugat oleh apa yang Allah SWT sampaikan dalam surah An-Nisa. Maksudnya ditulis dalam faraid, diselesaikan bab hutang si mati dulu, baru dibagikan secara faraid. Jika 1/3 harta yang diwasiatkan itu berat sebelah ataupun ada yang melakukan kesalahan, maka perlu dilantik orang yang mendamaikan. Orang yang mendamaikan iaitu menyuruh orang yang berwasiat berlaku adil dalam memberi wasiat bagaimana batas-batasnya ditentukan oleh syarak. Maksudnya pendamai boleh terdiri daripada hakim atau orang yang telah dilantik untuk mendapatkan penjelasan. Ada bab reference, iaitu hakim ataupun orang yang tahu tentang faraid ataupun tahu tentang wasiat. Sesungguhnya Allah SWT maha pengampun bagi hamba-hambanya, lagi maha penyayang dan maha luas rahmatnya. Ini pentingnya bab wasiat. Mesej daripada ayat 182 tadi, iaitu bab wasiat juga. Pertama, menyuruh orang yang berwasiat berlaku adil dalam mewasiatkan sesuatu sesuai dengan batas-batas yang ditentukan. Orang yang nak buat wasiat ni kena tahu, kena cari orang yang betul-betul jadi penjelasan atau pencerahan tentang wasiat. Jangan buat suka-suka hati, yang bongsu macam ni, yang sulung macam ni, yang tengah tinggal langsung.
Kena yang bongsu jaga dia. Ya, terus 1%, 100% yang bongsu punya. Jangan, ya, kesilapan besar. Maksudnya apa? Akan timbul fitnah, akan timbul ketidakpuas hati antara yang lain pula, kerabat yang lain, adik-beradik yang lain. Sebab tu dipesan kita, mesej dalam 182 ni menyuruh orang yang berwasiat berlaku adil dalam mewasiatkan sesuai dengan batas-batas yang dihukum oleh syarak. Yang kedua, mesej ayat 182 ialah jujur dalam segala hal yang diucapkan dan perbuatan. Bila buat satu, kita kena ingatlah kita nak mati dah. Tanda pasal apa kita buat wasiat? Antara pasalnya pasal apa nak menulis wasiat? Pasal kita dah nak hampir-hampir dengan kematian. Tadi yang kita baca awal-awal. Bila dah hampir bab kematian, kenapa pula kita nak buat benda yang tak jujur? Benda yang tidak amanah, atau benda yang masih nak buat salah lagi. Nak menyuruh daripada Allah Ta'ala. Kenapa? Dia tak puas hati anak yang sulung. Dikeluarkan anak sulung, diuruskan anak yang tengah, ataupun anak yang selalu bagi dia duit, atau selalu yang bagi bantuan dia. Itu kadang-kadang kita tak perasan, kesilapan besar. Kemudian mesej yang ketiga, mohon keampunan jika melakukan kesalahan. Allah tu Maha Pengampun, Allah tu Maha Penyayang. Ya. Itu 3 mesej daripada Allah SWT dalam ayat 182 mengenai wasiat. Kita habiskan ayat 183 yang menceritakan, yang diringkaskan sebagai hadiah kepada orang beriman. Orang yang beriman ada bab hadiah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, orang-orang yang beriman diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Satu lagi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah panggil kita. Allah panggil ayat yang lembut. Tak dipanggil kita nama, tak dipanggil kita nama, tak ada title, tak ada apa. Allah mujuk kita, sayangnya Allah kenal kita pada kita. Dia panggil kita, wahai orang-orang yang beriman. Sayangnya Allah Ta'ala, rahmat dia hebat. Ya, dia tak panggil hoi, dia tak panggil yong, dia tak panggil brother, kata. Dia panggil orang kita ni, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Disuruh apa kita? Diperintahkan kita, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu untuk kita takwa. Tu suruh kita berpuasa bila Ramadan. Tu puasa bulan Ramadan wajib. Kupasan ayat, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyeru kepada golongan beriman. Seruan ini bertujuan untuk Allah Subhanahu Wa Taala memberi hadiah kepada orang yang beriman. Tidaklah kita gembira bahawa apabila Allah Subhanahu Wa Taala mahu memberi hadiah kepada kita. Jika Sultan memanggil untuk memberi hadiah pun kita amat gembira. Apatah lagi apabila Allah SWT yang memanggil kita. Apakah hadiahnya itu? Ia adalah puasa. Puasa adalah latihan yang paling penting dan dapat membina takwa melalui latihan menahan diri daripada perkara-perkara yang halal. Yakni makan, minum dan melakukan perkara yang membatalkan puasa. Apa kaitannya
ayat-ayat dalam halaman ini yang menyentuh tentang puasa dan wasiat. Ayat sebelum ini yang membincangkan hal-hal bir, qisas, wasiat adalah amalan orang yang bertakwa. Soalnya bagaimana mahu membina takwa? Jawapannya ialah dengan berpuasa. Tu salah satunya. Ya, yang sebelum ni wasiat, qisas semua tu pun ditujukan untuk orang yang bertakwa, takut betul-betul dengan Allah. Taqwa ya. Kata Ustaz Somad, tawaduk, qaf, qana'ah, waw, wara', ya, yakin balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu orang beriman ada bab takwa. Puasa ialah proses yang kita lalui dan kesannya ialah wujud sifat takwa. Dalam ketakwaan kita dapat mengikut segala peraturan Allah Subhanahu wa taala dalam hukum qisas, wasiat dan pembahagian harta pusaka. Tu. Orang yang hebatnya takwa dia ikut semua perintah Allah Taala. Jika kita tidak dapat melaksanakan perintah Allah SWT untuk berpuasa dalam bulan Ramadan, ini bermakna kita juga tidak mampu untuk mengikuti peraturan-peraturan lain dalam kehidupan. Tak mampu kita dengan yang awal tadi, kita juga tidak mampu untuk terus mengikuti peraturan yang seterusnya. Contohnya berpuasa. Tu. Maksudnya semua perintah Allah SWT akan kita buat. Bersama wajib. Bila Allah perintah tu memang dah wajib. Apakah pengajaran yang kita boleh dapat daripada ayat ini? Ialah pertama, untuk membina takwa. Selain daripada solat, zakat, maka puasa adalah latihan yang sangat penting. Puasa diibaratkan seperti seekor kuda yang pergi berperang. Sebelum itu, kuda itu akan diberi latihan berlari di padang pasir dan ditahan daripada diberi makan dan minum. Akhirnya, kuda yang dapat bertahan itulah yang layak berjuang di medan perang. Begitu juga dengan kita dilatih untuk makan, tidak makan dan minum, yakni puasa. Kesannya kita boleh bertahan, mampu diri menahan kepayahan seperti kuda di padang pasir. Maka sudah tentu kita mampu berjuang, menjadi perjuang dengan sijil takwa kita. Mampu menjaga diri daripada segala masalah dan meminta bantuan hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Takat tu pun pagi ni, mudah-mudahan pengisian pagi ni kita akan dapat yang hujungnya la'allakum tattaqun. Maknanya kita cari jalan untuk terus takwa dengan Allah Subhanahu. Panjang lagi bab puasa ni, kita akan teruskan ayat puasa 184 185 petang ni insya-Allah maghrib. Maghrib untuk surau Kampung Malaysia, kalau ikut jadual insya-Allah online. Insya-Allah jumpa lagi petang ni insya-Allah maghrib. Kita sudahi dengan surah Al-Fatihah yang terbaik terus daripada Allah Taala, yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudahi surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahi ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syaribna wa qiyawadina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan dan jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami,
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuku khairallah. Bismillah masyaallah la yasrifu suwayullah. Bismillah masyaallah ma kana min nikmatin faminallah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati ilallah. Bismillah masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ala ahlika wa ahlika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu dzunubun anta. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzati lillahi war rasulin. Allahumma ghnina bi halalin harami wal siwa. Bismikallahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallahil aliyyil dayyan, subhanallahil asyadidil arkan, subhana man yazhabu bil laili wa ya'ti bin nar, subhana man la yushghiluhu sya'nu an syan, subhanallahil hannan minil mannan, subhanallahil musabbahi fi kulli makan. Tahassanna bil jabarut wa tasamna bi malakut allazi la yamut. Isrif anna al-bala wa waba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma bihaqqil Fatiha wa sirril Fatiha ya farijal hammi wa ya kashifal ghammi ya man ibadi wa ya ham ya dafi'al bala ya Allah wa ya dafi'al bala ya Rahman wa ya dafi'al bala ya Rahim. Idfa'anna al-ghala wal baba wal fahsya wal munkar والسيوف المختلفة والشدائد والميهان ما ظهر منها وما بطن في بلدنا هذا خاصة ومن مسلمين أمان وتشاء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الحسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى. بسم الله الكافي. بسم الله المعافي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله على نفسي وديني. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على كل شيء أعطاني ربي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله ربي لا أشرك به شيئا عز جارك وجل تنارك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. اللهم إنا أعوذ بك من شر كل جبار أنيد وأعوذ بك من شر كل شيطان مارد ومن شر قضاء السوء ومن شر قضاء السوء ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah petang ni jumpa di online surau Kampung Malaysia Tambahan, insyaAllah. Surau Adeniyah, insyaAllah. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.